minggu destinasi siswa, tapi mungkin sebelum era COVID lah, insyaAllah. Okey, jadi pada petang ni kita setakat ni kita hanya ada 33 orang pelajar saja. Sepatutnya kita ada dalam 17 lagi. Tapi insyaAllah saya rasa dia orang akan bersama kita sebentar lagi tu. Mungkin dalam perjalanan agaknya. Okey. So sebelum saya mulakan, apa khabar semua para pelajar? Okey. Baik. Baik. Okey. Dah beberapa lama kat sini. Sehat Alhamdulillah baik. Okey, jadi pada petang ini kita akan dipanggil sesi bersama dengan koordinator khusus koordinator khusus. Jadi bersama saya pada petang ini insya-Allah selama lebih kurang dalam 1 jam. Kita akan tengoklah, mungkin kalau ada banyak persoalan kita boleh lanjutkan masa tu insya-Allah. Okey. Jadi sebelum saya memulakan lagi saya punya presentation tu, saya pun sekali lagi mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah mendapat tawaran untuk meneruskan pengajian di UiTM Pasir Kudang di dalam kursus Fakulti Pengurusan Perniagaan ataupun BA 117 dalam bidang pengangkutan insya-Allah. Okey, saya akan share saya punya slide. Nanti apa-apa boleh nilai, boleh kalau ni boleh mic buka mic. Okey, nampak jelas tak? Jelas. Nampak. Okey, insya-Allah. Jelas. Okey, so mana pada petang ni sesi bersama koordinator khusus Fakulti Pengurusan Perniagaan, saya Abdul Razak bin Jambari, koordinator khusus Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Okey, jadi pada petang ni kita akan berbincang beberapa perkara lah. Pertama mengenai maklumat KPP, diploma yang ni ada ada khusus di Pasir Kudang. Okey, kedua saya akan cerita sikit sasiah rupa diri walaupun mungkin para pelajar dah mendengar juga maklumat sasiah rupa diri daripada pihak-pihak lain, tapi mana saya pun kena sebut juga sebagai satu peringatan lah untuk kita sama. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai pengenalan program dan seterusnya akan berbincang mengenai plan pengajian BA 117. Seterusnya adalah pengiraan GPA dan juga CGPA. Okey, seterusnya juga status keputusan peperiksaan, kehadiran, penasihat akademik. Seterusnya akan berbincang mengenai objektif kualiti dan seterusnya sesi soal jawab lah di akhir sesi pembentangan ini sekiranya ada persoalan. Walau bagaimanapun sekiranya para pelajar ada soalan ataupun ingin melakukan pertanyaan, boleh stop aja saya, mana you on kan you punya speaker dan you boleh tanya. Okey, so maklumat saya adalah Abdul Razak bin Jambari. So bilik ketua bidang ni berada di tingkat 2 lah, Fakulti Pengurusan Perniagaan. So itu adalah nombor telefon 0738185586. Yang seterusnya nombor handphone 0127010489. So para pelajar boleh ambil lah. Mungkin sekiranya ada maklumat ataupun ingin nak pertanyaan boleh hubungi saya. Okey, dan boleh juga menghubungi saya melalui email abdul625@uitm.edu.my. Ini adalah email saya. Sekejap saya nak cuba tengok ada berapa orang dah. Okey, sekarang ni ada 37 orang So ada 37 orang peserta. Okey. Okey, seterusnya ialah jumlah pensyarah yang kita ada adalah sebanyak 16 orang 16 orang pensyarah.
Okey. Ataupun saya sebut kat sini carta organisasi. Ini adalah carta organisasi, minta maaf tak berapa clear. Tapi carta organisasi Fakulti Pengurusan Perniagaan yang atas tu adalah rektor. Rektor kita berada di cawangan, berada di UiTM Segamat, iaitu Prof. Dr. Ismail Ahmad. Dan cawangan Pasir Gudang diketuai oleh penolong rektor iaitu Dr. Haryana binti Muhammad Hairi. Itu kita punya penolong rektor, dan seterusnya saya lah selaku koordinator kursus Fakulti Pengurusan Perniagaan di Segamat, di Pasir Gudang. Sebab kita di Johor terdapat 2 cawangan ataupun 2 kampus, iaitu di Segamat dan di Pasir Gudang, dan kita kenali sebagai UiTM Johor. Okey, ini adalah senarai semua pensyarah-pensyarah yang macam saya sebut tadi. Di Fakulti Pengurusan terdapat 16 orang pensyarah yang terdiri pada 5 orang pensyarah bidang pengangkutan lah, iaitu Dr. Zamri, Puan Azlina. Mungkin you tak nampak tak apa. Sebab apa ni, yang ni memang tulisan kecil. Puan Cik Adiba, Madiha, dia semuanya ada 5 orang dalam bidang transport ataupun pengangkutan. Dalam bidang perakaunan terdapat 3 orang pensyarah, bidang ekonomi 2 orang pensyarah, bidang undang-undang ataupun wakil daripada Fakulti Undang-Undang terdapat 2 pensyarah, dan seterusnya adalah Fakulti Pengurusan ataupun dalam bidang pengurusan. Okey, macam saya sebut tadi, saksiah rupa diri. Sebelum ni diorang dah ada cerita tak saksiah rupa diri? Saya nak tanya sikit. Azlin Aziti binti Muhammad Azman. Ada? Ada dalam ni tak? Azlin. Saya ikut senarai nama je ni. Ya. Ada? Ada tak Azlin? Ada. Okey, saya tanya Azlin. Azlin berasal dari mana? Saya berasal daripada Johor. Oh, Johor. Johor tu kat mana? Skudai. Pasir Gudang. Ya. Yeah. Sorry. Di mana Johor? Dekat Skudai. Skudai. Okey, ada tak sebelum ni dalam sesi-sesi pembentangan ataupun sesi-sesi sebelum ni yang menceritakan tentang saksiah rupa diri siswa? Ada tak? Biasanya saya rasa hal awal pelajar ni. Ada tak? Ada. Ada. Screen freeze, tak gerak. Tak gerak? Alamak, sebab apa Tak ada lah. You nampak apa sekarang kat skrin? Dia asyik bling-bling je. Nampak bling-bling. Oh, tak nampak gambar ni Tak nampak je. Okey, sekejap saya kena tanya dia orang. Siap. Sekejap apa nampak bling-bling Sekejap
Saya ambil sikit-sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nampak apa? Saya kena pergi balik ya dengan saksi harus berdiri. Okey. Ya, saksi harus berdiri. Okey. Ya betul. Okey. Mana saya kalau Okey. dah di situ sebelum ni sebagai pengulangan lah. Ni mana sebagai apa KP fakulti saya pun remind balik para pelajar. Okay, langkah awal mahasiswa UiTM kampus Pasir Gudang ke arah profesionalisme. Tapi sebab mungkin sekarang ni benda ni tak relevan lah sebab para pelajar berada di rumah masing-masing kan. Okay, tapi tak apa, ini sebagai maklumat awal lah nanti sebab kemungkinan apabila berlaku perubahan, kita PKPB, kita doa sama-sama. PKPB ni akan dimansuhkan, jadi kita akan bersua lah, kita akan bersua muka. Jadi insyaAllah, sebab sekarang ni you nak, para pelajar nak datang ke sini pun tak boleh kan. Kita mengenakan beberapa peraturan. Kalau balik pun dia kena duduk, kena kuarantin dulu. Okey, so yang pertama, siswa ini untuk siswa dulu. Sentiasa mempamerkan kad pelajar di dalam kampus. Sebab mungkin para pelajar belum masuk lagi. Kad ada tak? Tak ada kan? Ada kad pelajar tak? Ada. Oh belum sekarang online dia boleh buat, tapi sekarang ni belum. Okey. Kedua, kena baju berkola, berseluar jin atau slack yang kemas, tidak ketat, koyak ataupun lusuh. Ini maknanya peraturan umum lah. Seterusnya adalah berambut pendek dan kemas. Jadi para pelajar nak kena ingatlah, tak boleh mewarnakan rambut. Okey. Dilarang memakai baju yang punya tulisan atau gambar yang negatif. Jadi gambar ataupun tulisan yang negatif ni mungkin satu yang agak ni lah, agak umum ya. So pastikan lah, mana nak tahu negatif macam mana, bila you baca tu macam lain macam ya. Okey, seterusnya dilarang berselipar ataupun bercapal, memakai topi atau snow cap ketika urusan rasmi, kuliah, urusan pejabat. Mana bila you nak pergi ke pejabat HEA ataupun pejabat bendahari ataupun pejabat akademik, you kena pastikan lah dilarang berselipar, memakai topi. Seterusnya pemakaian baju kemeja dan seluar slack adalah amat digalakkan. Maknanya bukankah kita adalah mahasiswa, maknanya kita kena apa ni, beretika lah, berprofesional sebagai seorang mahasiswa. Okey. So Ahad smart casual, formal. Isnin smart casual. Okey. Rabu adalah baju F1. Khamis ni baju Melayu lah, ataupun smart casual. Ke bawah tu dia punya apa ni, dia punya contoh lah, batik macam mana, formal macam mana, smart casual macam mana, F1 macam mana, baju Melayu set lengkap mana kita memakai samping dan juga baju Melayu berserta songkok. Okey, seterusnya untuk para pelajar siswi. Okey, profesionalisme, pastikan sah rupa diri dalam keadaan yang baik. Okey, sentiasa mempamerkan kad pelajar di dalam kampus, ni samalah, sama ada siswa ataupun siswi, mana kita perlu sentiasa mempamerkan kad di dalam kampus. Dilarang mewarnakan rambut, pakaian yang labuh dan tidak ketat, blaus sopan dan kemas, pemakaian sukan yang bersesuaian, yakni tidak ketat, pemakaian baju kurung dalam adalah amat digalakkan. So ni adalah beberapa contoh-contoh pakaian untuk siswi. Ini batik, jubah, smart casual, F1. F1 tu macam tak berapa nampak, cuma mungkin nampak dekat lengan dia tu ada warna hijau. Okay. Seterusnya formal, pembentangan, jaket fakulti, aktiviti sukan. Sebab setengah untuk makluman para pelajar di UiTM Cawangan kampus Pasir Gudang, kita ada 5 fakulti, ada 4 fakulti kejuruteraan dan 1 fakulti pengurusan. Jadi kalau kita tengok kat sini ada jaket fakulti
Jadi jaket fakulti ini biasanya adalah untuk para pelajar di dalam bidang kejuruteraan. Mereka ada jaket-jaket tersendiri ataupun jaket biasanya untuk mereka masuk ke dalam makmal semasa mereka melakukan urusan makmal. Okey, seterusnya adalah pengenalan BA 117, BA 119 ini semua tak ada yang tidak berada di Pasir Gudang. Yang ada adalah BA 117 yang saya merahkan, itu diploma pengajian perniagaan dalam kurungan pengangkutan. Tempoh pengajian 2,5 tahun ataupun 5 semester. Mod pengajian adalah secara sepenuh masa. Ini yang kita akan bincangkan lebih detail. Okay, what is a transport? Business transport, and maybe you punya pilihan untuk memasuki bidang pengangkutan. Okay, so seterusnya kita pergi kepada plan pengajian. Plan pengajian BA 117. Apa maksud plan pengajian? Maksudnya kita dah susun untuk para pelajar. Apakah kursus-kursus para pelajar perlu lengkapkan, perlu tamatkan dalam tempoh 2,5 tahun sebelum dianugerahkan diploma di dalam pengurusan perniagaan bidang pengangkutan. Okey. So yang ni saya ambil untuk semester pertama. Dia ada 5 semester, tapi semester pertama ni saya besarkan supaya you boleh nampak. So semester ni adalah yang you akan register. Sepatutnya ke atas tu BEM ini bukan BM sepatutnya BE. So ada group university requirement, ini kita ada kursus ELC, ini bahasa lah, bahasa Inggeris. Okay, CTU ataupun kalau yang non-Muslim dia kena ambil IDA, prinsip-prinsip asas Islam. Okay, TAC Foundation Arab. Okay, cuma untuk TAC Foundation Arab ni, sekejap saya nak check power dia. Okay. Okey, untuk TAC Foundation Arab, kita ada pilihan maknanya para pelajar boleh ambil Arabic ataupun ambil bahasa Mandarin. Tetapi biasanya kita akan set group ataupun kelas A masuk Arab, kelas B Mandarin. Jadi pelajar tak boleh pilih lah. Kita akan susun ikut kelas. Okey, seterusnya ada HBU ataupun National Kesatria. Ini semua adalah kursus-kursus yang kena register untuk semester pertama. Okey, manakala keperluan fakulti antara kursus yang kena register adalah ACC 106 Introduction to Financial Accounting and Reporting, MAT 112 dipanggil Business Mathematics, MGT 162 Fundamentals of Management, UED 102 Study Skill. So ini adalah kursus yang para pelajar kena register. Okey, untuk study skill, you tengok kat situ credit hours tak ada. Contact hours 1 jam aja. Cuma mungkin semester ni para pelajar bernasib baik sebab kita buat ni sekali dalam semester. Kalau sebelum ni sebab tu face to face biasanya para pelajar ni akan datang awal dia akan datang untuk 3 minggu. Tetapi berdasarkan suasana semasa, suasana COVID ni kita akan jalankan secara serentak dengan kursus-kursus yang lain. Okey, ada soalan? So ni nanti para pelajar kena register lah Okey. Iklima, ada tak Iklima binti Zulkifli? Ada? Ada ke tak ada Iklimah? Iklimah ada Iklimah. Iklimah macam tak ada. Okey, tak apa. Saya tanya pelajar yang kedua ni. Okey, Adam. Okey, Adam. Ada Adam? Adam ada Adam? Okey, Adam.
Boleh? Ya. Follow? Ada berapa kursus kita Boleh, kena boleh. ambil semester pertama? Kena register. Khusus pertama Berapa kursus kena register? 8 Dekat slide nampak apa? Nampak kan? Dekat slide. Nampak slide tak? Nampak kan? Nampak. Okey ni dia punya ni sekejap. Okey, sekejap mana tadi? You dekat slide nampak apa sekarang ni? Kursus tu. Okey. Mana CL, ALC, CTU, TAC, HBU, ACC, MAT, MGT, Study Skill. Nampak slide lain tak ni? Ada. Ada TMC tak? Nampak tak TMC? Ada. Okey yang ni saya tambah sikit macam saya sebut tadi. TMC adalah untuk Mandarin. So maknanya group A ialah akan mengambil kursus bahasa Arab, group B akan mengambil kursus Mandarin. Nanti saya akan tunjukkanlah kelas A siapa dan kelas B siapa. Dan tak boleh tukar-tukar Ini kita dah set. Sebab setakat ni jumlah pelajar yang akan bersama yang akan bersama kita satu kelas A, satu kelas B dan jumlahnya sekitar mana adalah bilangan lelaki dan bilangan perempuan, insyaAllah. Okey, ini adalah semester untuk 2. So yang sebelah kiri tu saya bagi semester 1, sebelah kanan tu semester 2. So semester 2 tu tak apalah sebab nanti kita harap macam saya sebut tadi, kita berdoa kepada Allah SWT, maknanya next semester boleh face to face. Jadi bila boleh face to face dia lain sikit. So untuk semester kedua akan ada ELC, ada CTU, ada HBU juga, ada TAC. Mana TAC bahasa Arab tu tadi adalah mana sambungan lah. Seterusnya kita akan ada ECO 162 Microeconomics, MGT 269, ACC 116. Ini adalah kursus-kursus. Seterusnya ada specialization tu semester 2 TPT 150. Introduction to Transport. Sekejap saya nak kena ambil gambar ni sekejap. Okey. Setakat ni ada persoalan. Okey, kita dah baru bincang sampai semester 2. So semester 3 ni saya kecil sangat, dia pun tak nampak. Tapi tak apalah, nanti bila kita dah face to face dia boleh. Tapi saya boleh bacakan Mana untuk semester 3 dia ada kursus bahasa Inggeris ALC 231, ada CTU lagi, ada HBU lagi, ada MKT ni yang fakulti punya, keperluan fakulti, MKT ataupun Fundamental of Marketing semester 3, QMT 161 Introduction to Statistics, ECO 211 dia panggil Macroeconomics, dan ada subjek transport TPT 343 Transport Society and Environment. Okay, itu adalah beberapa mata pelajaran yang perlu kita ambil pada semester yang keempat. Sebenarnya semester kelima, macam saya sebut tadi, saya bacakan sebab ni mungkin masih lama lagi. Nanti bila para pelajar dah masuk, kita pun dah terdedah kepada sistem dan kita akan sempat jumpa sini, jadi kita boleh tahulah. Tapi tak apa, saya bacakan. Untuk fakulti kita akan ada MGT 300, FIN 242, dia punya kod FIN 242 adalah Fundamental of Finance, MGT 315 adalah Creative and Critical Thinking, Law 299 adalah Business Law, Specialization adalah TPT 320 Business Logistics, dan seterusnya TPT 270 Introduction to Transport Economics.
Okey, university requirement ini seterusnya adalah semester 5, Fundamental of Entrepreneurship. Okey, MGT 340 Human Resource Management, MGT 345 Operation Management, MGT 361 Introduction to International Business, TPT 350 adalah Corporate Strategy and Policy in Transport. Seterusnya TPT 370 adalah Transport and Tourism. So ini adalah semua jumlah kredit yang pelajar perlu selesaikan untuk dianugerahkan diploma di dalam pengurusan perniagaan bidang pengangkutan. Iaitu sebanyak jumlah jam yang perlu diselesaikan ialah 91 jam. Okey, so kursus kursus ni dia bukan siapa cepat, kita dah ubah sebab sebelum ni ada beberapa grup tapi kita sekarang dah ubah, kita ada bahasa Arab grup A, bahasa Mandarin grup B. Nanti kita akan tengoklah para pelajar berada di grup mana. So grup A bahasa Arab, grup B Mandarin. Sekejap saya nak tanya sikit. Kita ada komunikasi sikit lah . Okey, Ali Fatah berminat ambil kursus apa? Mandarin ke bahasa Arab? Mandarin kot. Oh, tapi kalau you berada di grup A, you kena ambil bahasa Arab lah. Nanti kita tengok nama Fatah kat mana. Amir Izzat berminat dengan bahasa Mandarin ke bahasa Arab? Berminat dengan Mandarin sebenarnya. Alhamdulillah, semua minat Mandarin . Amira Safia? Ya, saya. Minat bahasa apa? Mandarin juga. Mandarin juga. Kenapa minat? Okey, Akilah Wahab. Okey, Akilah. Minat bahasa apa Akilah? Akilah tak ada ya. Okey, Atirah Nabilah. Atirah berminat dengan bahasa apa? Atirah. Saya nak Mandarin. Oh, Mandarin. Tapi macam saya sebut tadi so kalau mungkin ada para pelajar yang berminat berada di Mandarin tetapi you berada kat kelas A, you kena ambil bahasa Arab lah. Sebab kita dah bagi macam tu. Sebab untuk makluman kursus-kursus ni terhad kita tak boleh semua ambil bahasa Arab ataupun semua minat Mandarin semua ambil Mandarin lah, tak boleh. Okey, Emir Hedrick. Minat bahasa apa? Emir. Saya tak kisah. Asal boleh belajar okey. Okey. Emir asal dari mana Emir? Shah Alam. Oh, Shah Alam. Okey. Okey, nanti kita akan tengoklah kita ambil apa ni kelas nanti saya akan tunjukkan. Okey. Okey, seterusnya adalah pendaftaran kursus secara online melalui student portal. Jumlah jam kredit dibenarkan. Okey, ini kalau 17 18 jam Okey, ini kalau untuk semester 1 lah, tapi kalau untuk semester 2 mungkin ada para pelajar yang gagal apa semua. So maksimum untuk satu semester adalah sebanyak 23 unit. Itu maksimum lah. Okay. Tapi kalau kita berada dalam status perhatian, para pelajar sekarang ni baru semester 1. Jadi tak adalah status perhatian ni status perhatian ni tidak diguna pakai lah. Tetapi contohnya para pelajar yang naik semester kedua. Jadi kalau mereka banyak sangat yang tak lulus, jadi maksimum yang mereka dibenarkan untuk mendaftar adalah sebanyak 12 unit kredit sahaja satu semester. Tapi maknanya para pelajar pastikanlah supaya lulus dalam semua mata pelajaran yang kita ambil insya-Allah. Okey, ni saya rasa pendaftaran khusus. Dia orang ada bagi penerangan tak? Tapi rasanya nanti HEA akan bagi penerangan
Okey, sebagai pelajar anda perlu mendaftar iuran kursus, membayar iuran dalam tempoh yang ditetapkan. Itu yang pertama. Dah daftar kan? Daftar kursus belum baru mendaftar sebagai pelajar. Ini mungkin berbezalah kalau pelajar semester yang kedua, mereka terus mendaftar kursus. Okey, untuk pelajar semester 2, jika tidak anda akan dikenakan gugur taraf. Padahal pelajar kena ingat kalau kita tak mendaftar dalam masa yang ditentukan, kita boleh dikenakan tindakan sebagai gugur taraf. Saya rasa ini semua ada dalam portal, tapi macam saya sebut tadi sebagai satu peringatan. Okey. Sebagai pelajar anda perlu membuat validasi pendaftaran kursus. Ini saya selalu memberi peringatan kepada para pelajar dan harap para pelajar pun semua kena mengambil tahu tentang tarikh-tarikh ini. Tarikh-tarikh ini biasanya akan ada dekat student portal. Cuma saya rasa macam tak share pula. Saya rasa tadi pun terlupa nak share tarikh-tarikh bila pelajar perlu mendaftar, bila pelajar perlu membuat validasi. Ini adalah antara beberapa perkara yang penting sebagai seorang pelajar, kena mendaftar dan membuat validasi. Validasi ni macam pengesahan pengesahan tentang kursus yang kita ambil. So pastikan juga jangan tertinggal UED tu. UED tu walaupun you tengok macam tak ada apa, tapi you kena lulus subjek UED. Okey. Yang keempat tu, jika tidak membuat validasi, anda berisiko kursus yang didaftarkan adalah tidak tepat. Kita mungkin masuk kelas, tapi kita para pelajar ambil exam, tapi bila tengok nama tak ada. Bila nak ambil exam, nanti tengok mata pelajaran yang dibenarkan untuk mengambil exam tak ada. Sebab kita biasanya sebelum mengambil peperiksaan, pelajar perlu mencetak slip peperiksaan. Tapi ini semua adalah suasana ataupun keadaan di waktu kita face to face, keadaan bersemuka. Okey, yang kelima, jika ingin menambah atau menggugur kursus selepas tempoh validasi, anda akan dikenakan iuran tambahan sebanyak RM100 bagi setiap kursus. Okey, yang keenam, oleh itu pastikan pendaftaran kursus dan pembayaran iuran dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dalam kalender akademik. Macam saya sebut tadi, saya tak print pula kalender akademik. Okey, so kumpulan semester pertama BA 117 ni para pelajar semua, kita akan ada 2 grup. Kampus J, nanti kita akan ada J lah. J4 tu adalah merujuk kepada Johor ataupun Pasir Gudang. BA 117 tu adalah kod program, 1 tu adalah semester, A, kumpulan A, dia ada A, ada B tu kumpulan AB. Itu nanti kod-kod yang para pelajar kena ingat lah. J4 BA 117 1A. Kalau buat engineering, dia punya kod tu J4, dia dah E lah. EM ke, E1, EA ke, macam tu 110. Okey. Semester samalah, semester 1. Grup, tengok grup A ke ataupun grup B. Okey, so larangan jangan tukar kumpulan kecuali untuk ni pun tak terguna pakai sebab sebelum ni dia ada banyak grup. Okey, sekarang ini adalah grup A. So minta semua check So grup A siapa dia? Adalah Azlin. Okey, grup 2 adalah Iklima. Okey, Muhammad Daniel. Nur Humaira. Ini semua adalah mereka-mereka yang berada dalam grup A. Okey, Nur Arkadaria binti Saiful Bari. Muhammad Daniel, Saiful Izmi, Muhammad Emil Izzad. Ada semua ada tak ni? Cuba nyahut Nurul Rabiatul Adawiyah ada? Binti Midun, ada tak? Muhammad Zami ada? Muhammad Zami? Salamai tak ada? Muhammad Haris?
Haris ada Haris? Farisa? Ada tak ada ni semua? Senyap je. Ada? Ada 38. Farisa ada Farisa? Saya. Ada ya? Minta menjawab ya? Okey. Muhammad Faiz ada? So you berada di grup A ya? Ada. Muhammad Faiz ada? Ada. Sami Afiq Yes. lah. So make sure nanti attendance kalau tak ada nanti dia akan ni ya. Okey. Sami Afiq? Haifa Najira. Ya, saya. Ada ya? Haifa berada dari mana Haifa? Perak, Tuan. Oh, Perak ya. Okey. Sebab saya tengok kat tempat saya ni dia ada Haifa Restaurant dia jual nasi Arab. Bukan Okay. Muhammad Hafizam ada? Ada. Muhammad Hafizam dari mana? Dari Johor. Oh, Johor. Ramai Johor ke? Nora Shika? Ada. Daripada mana Nora Shika? Johor. Ha? Johor juga. Johor juga. Nora Shika, Muhammad Firdaus. Sekejap ni saya nak tengok sekejap saya nak keluar sekejap. Jangan record lah. Ada. Okey, tadi sampai mana yang saya panggil tadi? Muhammad Firdaus. Nora Shika. Okey, Muhammad Firdaus ada? Ada. Okey, Firdaus dari mana Firdaus? Saya dari Kedah. Kedah kat mana? Bandar Baru. Bandar Baru Kulim. Okey. Nur Izati. Ada. Ada. Daripada mana Nur Izati? Selangor. Selangor. Okey. Khadijah Sofia. Khadijah Sofia ada? Tak ada. Muhammad Afnan Husaini. Ada. Afnan dari mana Afnan? Selangor. Selangor. Okey. Muhammad Fakrul Razi. Ada. Daripada Pahang. Pahang. Okey. Nur Atirah Nabila. Ada saya. Daripada mana Nur Atirah? Terengganu. Okey, nampak semua ada ya. Aina ada Aina. Muhammad Danish Akram. Ada Danish Akram? Tak ada ya. Saiful Nurul Iman. Saiful Nurul Imran bin Saiful Bahri. Ada? Tak ada ya. Okey, ni kelas Mandarin Okey. So ni adalah kelas B, ini bahasa Mandarin. Okey, yang pertama Aidatul Hanis. Ada Aidatul Hanis? Ada Tuan. Nur Sufia Zulaikha. Ada saya. Okey, Aidatul Hanis daripada mana? Saya dari Segamat. Segamat. Dia tak ada UiTM Segamat Transport tak ada kat Segamat, dia ada di Pasir Gudang. Okey. Nur Sufia Zulaikha? Ada. Ada. Daripada mana? Selangor. Selangor, nampak banyak Selangor Okey, Muhammad Haziq Nur Azmi? Ada. Daripada mana Haziq? Daripada Johor. Johor kat mana? Pasir Gudang. Pasir Gudang? Pasir Gudang. Taman apa Pasir Gudang? Taman Kota Masai. Kota Masai. Okey Seterusnya Nur Akilah. Ada Nur Akilah?
Tak ada Muhammad Nizam Haris. Ni saya panggil nama supaya you ingat lah you berada kelas A, kelas B sebab sesi ni, semester ni tak ramai, kita ada sekitar 50 pelajar. So, bahagiannya berada di grup A dan sebagainya berada di grup B. Farah Zulaikha ada? Ada. Ini grup B Farah? Jangan ambil Mandarin lah. Asal daripada mana Farah? Selangor. Selangor. Okey, Ahmad Irfan? Ada Ahmad Irfan? Oh tak ada Siti Nur Nabiha? Syahmi? Zahmi bin... Ada. Syahmi dari mana Syahmi? Subang. Subang, okey. Section berapa? Subang Jaya ke? Subang Jaya. Section berapa? Subang Jaya USJ 1. Oh USJ 1, okey. Faizal Hazrin. Ada Faizal? So satu kelas ni lebih kurang purata 25 orang 50 orang. Okey, Nurain Masyita ada? Ali Fatah ada Ali Fatah? Saya pergi laju Ada. Okey, daripada mana Ahmad Fatah? Selangor. Oh, Selangor kat mana tu? Kat Kelang. Okey, Kelang. Okey. Amir Wazif, ada Amir Wazif? Amira Safia. Ada? Tak ada Muhammad Daniel, sebab saya tengok dalam partisipan tu 38 saya ada 2 nama kat situ, ada lebih kurang dalam 35 orang lah dalam yang attend ni Siti Nur Haslindal ada? Ada tuan. Okey, daripada mana? Negeri Sembilan. Emir Hazrik tadi daripada Shah Alam Emir? Ya. Okey, Emir saya panggil 2 kali tadi ni kod apa ni? Kod nama dalam ni. Saira ada Saira? Ada. Saira daripada mana? Sabah. Sabah kat mana Saira? Seterusnya Laila Mardia Salsabila. Panjang nama. Dekat Kota Melut, Sabah. Ya? Kat mana? Okey, tak apa. Seterusnya Laila Mardia ada? Ada. Laila daripada mana? Daripada Ampang, Selangor. Ampang, okey. Muhammad Luqman Firdaus ada tak? Ada saya. Okey, Luqman dari mana Luqman? Kelantan. Oh, Kelantan. So Kelantan macam ada baru seorang Sabah seorang, yang banyak Selangor ni dengan Johor tadi. 9 pun baru seorang. Muhammad Nabil Farhan? Ada. Daripada mana Nabil? Kelang, Selangor. Oh, Kelang. Nampak Kelang ada 2 orang ke dah Ke nama bertindih tak kan? Kalau nama bertindih nanti ini setakat ni saya rasa tak bertindih lah. Nur Sharmiza Jacqueline. Ada tak Nur Sharmiza? Saya. Daripada mana? Johor. Johor kat mana? Grawata. Okey. Seterusnya Nurul Anisa. Ada? Tak ada. Muhammad Nasrik? Ya, saya tuan. Daripada mana Nasrik? Saya daripada Ampang, Selangor. Wah, Ampang ada 2 Lala sekali Wan Ahmad Airil Daniel. Ada? Ada tak? Tak ada Okey, tak apa. So ini adalah 2 kelas yang kita dah bagikan. So setiap satu kelas lebih kurang 25 orang pelajar. So kelas A akan mengambil bahasa Arab, kelas B akan mengambil bahasa Mandarin Okey. Pengesahan validasi
semacam saya sebut, cuma saya tak print tadi kalender akademik ni apa, saya tak tunjuk kalender akademik kat sini. Okey, pengesahan validasi pendaftaran khusus secara online melalui student portal. Biasa dah student portal, dah tengok-tengok lah. Tengoklah ya, sekarang ni memang banyak kita buat semuanya urusan secara online. Jadi para pelajar saya rasa generasi yang baru ni tu memang kena IT savvy lah, kena selalu tengok. So kita akan ada 4 salinan, satu salinan untuk HEA, untuk unit core, penasihat akademik dan salinan untuk pelajar. Perlu ditandatangani oleh penasihat akademik ataupun pensyarah mentor. Okey, kehadiran mesti mencapai kehadiran 80% daripada jumlah jam temu janji untuk setiap kursus. Ini para pelajar kena ambil maklum. Amaran lisan dan bertulis diberikan mensyarah setelah 3 kali ketidakhadiran tanpa sebab. Jika kurang 80%, para pelajar tidak dibenarkan menduduki peperiksaan, diberi grade F atau gagal dengan status ZZ dan denda sebanyak RM100. So para pelajar kena ingatlah. Okey, untuk urusan kehadiran macam hari ni kan. So nanti bila kuliah telah bermula, okey, terdapat mungkin pensyarah dalam mengambil attendance dia berbeza-beza. Ada yang guna Google Meet, ada yang guna sistem kita. Sistem kita adalah dikenali sebagai UFuture. So, nanti kalau you tak biasa, you boleh tengoklah UFuture UFuture UITM. Biasanya kita akan masuk ke UFuture itu, jadi kita akan tick attendance kat situ. Okey, ini adalah status keputusan keperiksaan. Jadi mungkin setelah para pelajar mendaftar, jadi pada setiap akhir semester kita akan dapat grade lah. Jadi grade kita adalah seperti yang tertera. Mana kalau kita dapat A, mana markah A kita adalah antara 80 hingga 89. Grade A 80 hingga 89, kalau A plus tu adalah 90 hingga 100. A minus 75 hingga 79, B plus adalah 70 hingga 74, 65 hingga 69 B, B minus adalah 60 hingga 64, C plus 55 hingga 59, C adalah 50 hingga 54. Okey, kita setakat C sahaja yang kita lulus. C minus, D plus itu semua dikira sebagai gagal. Okey, status keputusan peperiksaan nanti biasanya selepas semester pertama para pelajar akan dapat slip peperiksaan. Okey, kita akan dapatlah LU, kalau LU itu lulus. F1 gagal kursus kali pertama. Katakan kita ambil kursus MGT 162 kan. So kalau dapat F1 tu maksudnya gagal kursus kali pertama. Lepas tu kita masuk semester kedua, kita bawa lagi kursus MGT 162. Betul-betul gagal lagi. So kita akan dapat F2. Nanti adalah dia punya kod tu. Dan seterusnya F3 gagal kursus kali ketiga. So kalau FD dia akan tulis tindakan disiplin. XX tidak hadir peperiksaan dengan kebenaran. YY tidak hadir peperiksaan tanpa kebenaran dan kena denda lagi 100. ZZ tidak dibenarkan mengambil peperiksaan dan denda sebanyak 100. So kita tengoklah tu, ada yang denda sebanyak RM100. Okey, seterusnya kita akan ada beberapa pencapaian untuk CGPA. So biasanya antara pencapaiannya adalah ANC. Ini kita tamat dengan anugerah Naib Chancellor. Kita akan dapat ANC. TS kita akan dapat tamat dengan anugerah Dekan. TM adalah tamat. AD adalah anugerah Dekan. LU ialah lulus. P perhatian, D gagal dan diberhentikan. Okey, status pemberhentian D1 CGPA kurang 1.8, tidak layak merayu. Jadi ini untuk makluman kan, harap-harap semua pelajar akan lulus dengan cemerlang. Ini sebagai pengetahuan saja. So katakan selepas peperiksaan semester pertama berakhir, ada ataupun terdapat pelajar yang mendapat CGPA kurang daripada 1.8 ataupun contohnya dia mendapat CGPA 1.5, maknanya dia akan kena berhentikan dan tidak layak untuk merayu. Okey. D2 adalah CGPA kurang daripada 1.8 selepas status P1. So katakanlah dia dapat P1,
Seterusnya dia tak layak merayu juga. Okey, P1 apa tadi? Ke atas tadi ya. Perhatian tidak meluluskan, perhatian tidak memuaskan. Dia ada P1, P2. Okey, lepas dapat P1 dia tak ni okey, jadi P2. Okey, seterusnya dia tidak layak juga. Okey, di 4 gagal untuk kursus kali ketiga. Jadi katakan kita ambil kursus sampai 4 kali, 3 kali gagal pun kita akan kena berhentikan juga. So maksimum kita ambil setiap mata pelajaran adalah sebanyak 3 kali. Okey, di 5 CGPA kurang daripada 2 di hujung tempoh pengajian. Ada kursus belum disempurnakan. Okey, di 6 adalah lulus semua kursus, memenuhi keperluan kursus tapi CGPA kurang daripada 2. Kita pun kena tengoklah kita punya CGPA itu. Kalau di 7 tidak menduduki peperiksaan bagi semua kursus daftar pada semester tersebut tanpa kelulusan universiti CGPA kurang 2 selepas mendapat P1 pada semester terakhir sebelumnya. Okey, seterusnya kita akan bercerita tentang penasihat akademik. Okey. Penasihat akademik ni nanti para pelajar saya akan bagikan penasihat akademik grup A dan juga grup B. So setiap satu grup akan ada satu penasihat akademik. Untuk masa ni saya belum bagi lagi lah siapa penasihat akademik. Nanti mungkin dalam 2-3 hari saya akan bagi. Mungkin para pelajar boleh tengoklah dekat dekat maklumat student portal ataupun tengok dekat waktu kita mendaftar tu. Okey. Biasanya penasihat akademik dia akan membantu para pelajar untuk urusan berkaitan pengesahan sijil, menjadi saksi PTPTN, beasiswa, zakat, masalah pendaftaran khusus, mendaftar kursus, menambah kredit, bertindih. Macam saya sebut, mungkin para pelajar masih berada di semester pertama, jadi banyak urusan yang tidak melibatkan penasihat akademik. Tapi nanti bila dah masuk semester 2, nak tambah, nak gugur kursus, kita akan melibatkan banyak penasihat akademik. Okey, seterusnya validasi pendaftaran khusus, masalah pembelajaran peribadi. Okey, yang ni objektif quality iaitu menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan sebanyak 80%. Okey, objektif kedua adalah tamat dengan CGPA 3.0 ke atas. Ini kena ingatlah para pelajar bila masuk kena tamat dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, saya nak tanya seorang. Siapa Nur Atirah Nabila. Menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Berapa lama tempoh pengajian yang ditetapkan? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ataupun 5 semester. Okey. Okey, kenapa perlu lulus dan tamat? So kena ingatlah. So pelajar-pelajar ni kena ingat, kena tamat dalam masa yang ditetapkan. Sebab apa? Tiada peluang kedua di UiTM. Kos pengajian dan masa. Jadi kena, kalau kita repeat ataupun kita tak lulus, kita akan buang masa kita. Jadi masa itu adalah sangat berharga. Masa itu adalah kehidupan. Okey, ada lagi ibu bapa. Ingatlah, bila kita tambah khusus, dia akan menyebabkan kos pengurusan menjadi lebih tinggi. Okey, yang ni maklumat-maklumat tambahan ataupun berkaitan dengan kelab. Okey. Maknanya kita di Fakulti Pengurusan Perniagaan kita ada kelab lah di Trans Society. Tapi memandangkan sekarang ni kita PKP, jadi kita tak ada face to face. Jadi tak adalah aktiviti kelab ni. Kalau kita nak buat pun setakat ni memang macam tak ada lah. So fees ni kita letak RM20 satu semester. Antara aktivitinya biasanya dinner, sport, charity, transport program lah. So kalau dulu waktu ada face to face, kadang-kadang dinner dalam dinner tu kita akan bagilah anugerah akademik tadi yang mana para pelajar mendapat Dean's List ataupun senarai dekan, kita akan bagilah dia punya
sijil penghargaan. Oke, seterusnya ini adalah rujukan online. Saya para pelajar boleh rujuklah untuk rujukan online aplikasi atas talian, student portal, library, Facebook. Saya rasa yang terbaru ni dia ada grup Telegram. Ada join tak grup Telegram UiTM? Iklima, ada join Iklima? Grup Telegram. Muhammad Zami ada, Muhammad Zami Amani. Ada join tak grup Telegram? Ada. Ada okey. So maknanya banyak maklumat yang disalurkan ikut Telegram itulah. So para pelajar pun boleh tengok. Cuma saya rasa kat situ dia tak boleh communicate kan. Dia maklumat dia kan one way kan. Okey, ini beberapa aktiviti para pelajar lah yang kita organize sebelum PKP. Tim bola. Okey. Tamatlah sesi pembentangan dari dia. Jadi kalau kita ikut dia punya atur cara tu, kita akan ada sesi soal jawab. Okey, so ada sesi soal jawab. Ada para pelajar ingin bertanya, boleh tanya. Sir, nak tanya. Ya, boleh. Saya off video daripada tadi Tak. Okey. Saya nak daftar kos tapi ada yang UiTM Segamat je. Ya? UiTM Saya Segamat? punya list tu ada UiTM Segamat. Oh. Macam mana? Nanti saya tanya Puan Cik Zuraidan siap. Siap saya tanya Zuraidan siap. Sekejap Boleh. Okey. Ada masuk ni Zuraidan ada? Sekejap nanti saya minta Cik Zuraidan ni. Okey. Boleh tanya lagi? Tadi soalan macam mana? Saya rasa Cik Zuraidan dah ada. Boleh tanya. Siapa tadi? Muhammad Afnan Ya saya. Okey. Macam mana khususnya? Saya log in dekat saya punya student portal. Lepas tu saya nak daftar kos. Then dia tulis ada yang UiTM Segamat saja. Dia kod berapa? Kod kos tu. Bukan, dia punya yang J kan kalau Pasir Gudang J4 BA. Sekejap. J4 HBU 1111A. Oh. J4. Okey, Cik Zahira boleh ni sikit? Okay, boleh dengar saya tak? Boleh. Okay. Alright. Kalau ikutkan, as long as nama group adalah J4, group itu adalah di bawah Pasir Gudang.
walaupun dia punya kampus yang diletakkan adalah kampus segamat. Tapi kalau ikutkan jadual, sistem jadual, main jadual kita adalah segamat. So walaupun kita Pasir Gudang, kita kena berdasarkan Pasir Segamat. That's why dia akan keluar segamat. Tapi kalau kita nak tengok kursus tu adalah untuk pelajar kampus Pasir Gudang ataupun segamat, kena refer kepada kumpulan pelajar. Selagi mana dia menggunakan kumpulan pelajar J4, selagi itulah kursus itu, kumpulan itu belongs to pelajar Pasir Gudang. Kalau segamat dia akan guna kod J sahaja. Dia tak ada 4. Faham tak? Faham. So jangan risaulah. Walaupun kampus tu adalah segamat sebab dia adalah berdasarkan sistem. So sistem kita guna pakai yang segamat punya, that's why nak tak nak kena guna nama segamat, kampus segamat. Tapi apapun dia tertakluk ikut kepada kumpulan tu. As long as J4, so itu adalah you all punya kumpulan. Kalau J tu tak perlu pilih lah sebab J tu adalah untuk kampus segamat sahaja. Alright, so saya rasa bisa menjawab kot untuk jawapan Saudara Afnan. Soalan lain? Ada? Ya, ada soalan lain. Terima kasih. Sama. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada, saya tanya nanti Ada. Okey. Ada. Okey, Lokman. Apa prospek kerjaya untuk kos transport ni? Okey. Sebenarnya kerjaya ni memang banyak lah untuk masa sekarang ni kan. Kalau kita tengok sekarang ni suasana COVID, kalau kita tengok antara yang banyak ni adalah transport lah. Kita tengok Korea servis berapa banyak sekarang. Urusan banyak dah menggunakan Grab lah, Food Panda, macam-macam kan. Jadi maknanya pengangkutan ni, bidang pengangkutan ni antara yang berpotensi lah untuk masa hadapan. Tapi you kena score lah, result kena score. Nanti competition tu dia tengok siapa yang sekolah pula. Okey, maknanya banyaklah bidang-bidang. Contohnya bila kita buat rel laju kan, tu semua ada bukan bidang-bidang transport. Bidang-bidang pengangkutan, HSR rel yang high speed rail, tu semua adalah bidang-bidang pengangkutan. Okey. So maknanya bidang pengangkutan ni mempunyai potensi yang besar lah untuk kerjaya di masa hadapan. Okay, thank you sir. Okay. Ada soalan lain? Okey, saya lupa nak paparkan tadi kalender akademik. Nanti para pelajar boleh masuk dekat student portal, boleh check lah kita punya kalender akademik tu. Kita akan mula pada hari Ahad ni, mula kuliah lah. Dan seterusnya kita akan meneruskan setiap minggu tak ada kuliah lah. Cuma saya sebut tadi, nanti kena tengok dia punya kat student portal tu tarikh untuk validasi, tarikh akhir bayar yuran, semua kena follow lah sebagaimana yang berada di paparan. So kita hanya ada 36 maknanya ada 15 orang pelajar tak bersama kita lah. Ramai juga Jadi mungkin nanti lah you pun tak kenal antara satu sama lain. Mungkin seorang dua yang ada kenal-kenal kawan tu bolehlah kan buat grup ke atau tapi nanti tak apa bila mula kelas kita akan mula berkenalan insya-Allah. Okey, soalan lain? Saira ada soalan? Tak ada. Adam, Amira, Akila, Azlin, Daniel, Aslinda, Izzati ada soalan? Sufia, Zami Amani, Syami.
Lebih kurang dalam 17 orang juga kok yang sama ya. Itu sepatutnya sesi ini 2 jam kan? Sampai pukul apa? 2:30, 3:30, 4:30. 2:30, 3:30, 4:30 ya. Ada masa lagi. Sir, Ya. Ya. kalau kawan nak tanya, kawan saya dia UiTM lain lah, bukan Johor punya. Okey. Diorang punya UiTM tu, kalau mereka yang dah ada ambil UED masa Pradip dekat diploma, diorang dah tak payah. Kalau kita kena juga. Dia dekat pro diploma ada UED? Ada. Ada. Oh. Ada. Oh, Ada tu sir, dia- ada. Oh, Ah, siap. Saya kena tanya Cik Zuraida juga. Cik Zuraida pun dah keluar kan? Siap. Tak buat UED dah lulus. Ya, UED dah lulus ya? Siap. Betul-betul dah lulus. Sekejap, saya tanya lagi. Siap Siap Sekejap, saya tunggu Cik Zuraida ni. Boleh. Baik saya, baik. Ramai ke yang lepasan apa? Pra-diploma? Ramai. Oh, ramai ya. Lukman Firdaus tu for flat tu Pradip. Mana Segamat dulu ya? Lendu. Oh, Lendu. Okey, boleh dengar saya tak? Okey. Okey. Boleh tanya. Boleh tanya Abizan, boleh tanya lagi? Okey, right. Kalau macam UiTM yang lain, Negeri Sembilan dengan mana? Shah Alam kot. Kalau siapa yang pra-diploma, dia dah ambil study skill, UED. Dekat diploma, dia dah tak payah ambil. Kalau macam kita, kena ambil juga. Okey, kalau ikutkan sebab kita punya sistem adalah sama, prosedur kita adalah sama. Cuma untuk makluman semua, ini adalah kali pertama kita menerima kemasukan pelajar-pelajar pra-diploma dan juga pengambilan untuk pelajar pra-diploma pada sesi akan datang. Saya mana kalau ikutkan di dalam sistem untuk prosedur, pelajar-pelajar yang telah mengambil satu-satu kursus dan telah orang kata komplit bagi kursus tersebut, pelajar tidaklah perlu untuk mengambil semula kursus tersebut. Cuma dia akan ada prosedur yang lain. Sebab kalau ikutkan UED tu dia didaftarkan satu package di dalam pelan pengajian. So that's why untuk prosedur tu kita akan maklumkan kemudian prosedur pengecualian macam mana. Tapi kalau ikutkan pelajar tak perlu ambil lagi lah sebab dia dah ambil. Oh, faham. Okay. Cuma dia kena ada bukti dah ambil. So bukti dia adalah you all punya sertifikat masa pra-diploma. Masa pra-diploma ada sertifikat kan? Ada. Ada dinyatakan dah ambil UED kan? Status pun dah complete, so kita akan guna pakai yang tu. Kalau dah ambil masa pra-diploma dan pra-diploma pun tak complete, itu kita tak boleh ambil kira lah. Kita hanya akan ambil kira bila kursus tu dah diambil dan kursus pra-diploma tu adalah complete, baru kita boleh ambil kira. Tapi apapun kita akan maklumkan kemudian berkaitan dengan kursus UED tu. Sebab kita kena double check balik untuk prosedur, mana adalah kali pertama sebab kita sebenarnya kita tak ada pengecualian kredit dan sebagainya dan pengecualian kursus juga tiada sebelum ni. Clear tak? Clear. Terima kasih. Sama. Thank you madam. Sama. Ada lagi tak soalan lain yang boleh tanya? Ada lagi tak soalan lain? Kan saya keluar sekejap lagi. Cakap saya lagi. Okey, ada lagi tak soalan lain? Sekira sampai 3 1. Tak ada. Tak ada Semua hebat belaka ni Encik Razak.
Perintis masa hadapan. Okey. Okey, kalau tak ada okey kot. Saya mau undur diri dulu ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya rasa insya-Allah dah tak ada apa. Kita pun ada masa dalam awal sikit lah ada pukul 4 dah, kat pukul 4. Okey, kalau tak ada apa kita stop sini. Dah ada yang dah keluar mungkin dia tak adalah keluar, mungkin lain tak okey apa semua So saya rasa kita stop sini. Okey. So kita tutup dengan baca suratul Asri. Okey, insya-Allah kita jumpa nantilah waktu ni mungkin, tapi tak jumpa saya lah, jumpa dengan pensyarah lain Okey. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.